Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saiful Hisham bin Zainal Abidin, mewakili kumpulan ALPA bagi pembentangan projek berkenaan dengan emosi marah. Menurut Lazaroff dan Ortony, setiap emosi memberikan sumbangan kepada sesuatu penilaian ataupun dipanggil appraisal menerusi struktur kognitif yang berbeza. Manakala Oakley dan Johnson, individu yang lain berpendapat bahawa emosi ialah sesuatu yang kognitif tetapi bukan kenyataan dan tidak melibatkan peringkat yang lebih tinggi daripada kognitif. Setengah pakar menyatakan bahawa rata-rata orang dewasa marah kira-kira sekali sehari dan bengang kira-kira 3 kali sehari. Pakar pengurusan kemarahan lain menyatakan bahawa marah 15 kali sehari adalah purata yang realistik. Tidak kira berapa kerap kita benar-benar mengalami kemarahan. Ia adalah emosi yang biasa dan tidak dapat dielakkan. Okey, definisi oleh sekolah dari McCarthy, Burns dan Ames, kemarahan telah ditakdirkan sebagai emosi pemusnah negatif yang sering berkaitan dengan kesedihan, masalah, kemarahan dan kemurkaan. Manakala dari Novaco, keadaan emosi subjektif yang melibatkan komponen psikologi dan penilaian kognitif. Manakala dari Kasinov, keadaan perasaan negatif yang berkaitan dengan gangguan kognitif, perubahan fisiologi dan tingkah laku. Yang sinonim dengan marah adalah yang pertama bengis, yang keduanya menyirap, yang ketiganya meradang, yang keempatnya bengkeng dan yang kelima mendidih. Punca dan asal-usul marah. Secara umumnya, daripada sumber rujukan, asal-usul kemarahan dipecahkan kepada psikologi, fisiologi, neuropsikologi dan yang keempat adalah domain agama. Okey, kita akan pergi kepada psychological terlebih dahulu, di mana attachment theory, iaitu strategi zaman kanak-kanak untuk menghadapi kemarahan akan bertahan sehingga masa dewasa. Kemarahan berpanjangan pada masa dewasa adalah penggerak kepada individu bahawa terdapat masalah. Jika cara menangani yang tidak selamat dan berbeza ketika zaman kanak-kanak, akan mengakibatkan tingkah laku agresif pada masa yang akan datang. Sensitivity to reinforcement theory. Orang yang mempunyai tahap tekanan dan kebimbangan yang tinggi sangat sensitif terhadap isyarat ancaman dan hukuman, dan ia menunjukkan banyak tingkah laku dan reaksi yang marah. Perbezaan individu dalam pertahanan diri boleh dianggap sebagai dimensi personaliti asas dalam terma sensitivity terhadap hukuman atau persepsi ancaman, yang merupakan faktor utama dalam menghasilkan kemarahan dalam diri pada situasi yang berbeza. 5 Factor Model of Personality. Neurotisme adalah salah satu daripada 5 faktor kepribadian yang berterusan pada masa dewasa dan terdiri daripada 6 perkara, iaitu kebimbangan, kemarahan dan pemusuhan, kemurungan, kesedaran diri, impulsif dan kelemahan. Orang yang neurotik biasanya penuh dengan perasaan negatif, terutamanya kebimbangan, kemurungan dan kemarahan. Physiological adalah ketika marah, sistem saraf autonomi dikawal. Perubahan fisiologi dalam kemarahan adalah hasil pengaktifan pada sistem saraf autonomi yang menyediakan badan untuk menangani situasi tertentu. Perubahan ini termasuklah peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar jantung, peningkatan pernafasan, peningkatan gula dalam darah, pengembangan salur darah sistem pusat dan ketegangan otot.
Okey, kita pergi ke neuropsychological. Hypothalamus dan sistem limbik menghantar impuls ke saraf otak dan hasilnya sistem saraf autonomis secara langsung mempengaruhi organ dan otot dalaman yang mempunyai aktiviti tertinggi pada ketika itu. Okey, daripada segi domain agama, punca utama kemarahan pada manusia adalah sikap berasa diri hebat, sombong dan meninggi diri. Manusia biasanya menjadi marah apabila berasa terancam atau tergugat oleh tegahan atau larangan berunsurkan agama. Marah. Dalam klasifikasi marah ni terbahagi kepada 4, iaitu yang pertamanya adalah dualistic classification of anger, yang kedua state-trail anger theory, yang ketiga kemarahan sihat dan tidak sihat, dan keempat klasifikasi agama. Okey, dalam dualistic classification of anger terbahagi kepada 2, iaitu aggressive anger dan juga passive anger. Aggressive anger ni macam buli, kekejaman, kemusnahan, berasa hebat, berbahaya dan lain-lain lagi. Manakala passive anger ni terdiri daripada sikap tidak peduli, tidak berpuas hati, melarikan diri, mengalahkan dan tingkah laku yang obsesif, lebih kurang macam tu. Manakala state trail ni ada 2, iaitu state anger dan trait anger, yang ianya terdiri daripada menerangkan perasaan marah yang dialami oleh individu dalam bila-bila masa dan pelbagai daripada rasa bengang kepada kemarahan. Dan trait anger ni kecenderungan global dalam mana-mana individu untuk mengalami perasaan marah. Kemarahan yang sihat iaitu berakhir dalam pemeliharaan diri, mempertahankan diri dan batasan seseorang, perlindungan dan mendapatkan semula hak berdepan dengan kemarahan orang lain. Manakala kemarahan yang tidak sihat adalah digunakan untuk mencapai matlamat selain berbeza dengan kemarahan yang sihat yang melibatkan risiko dan berbahaya. Okey, yang keempat adalah klasifikasi agama, di mana terdiri daripada fall short, temperance dan extravagance. Di mana fall short ni lebih kurang macam berasa lemah atau tidak mempunyai kuasa kemarahan. Temperance ni macam kemarahan datang tepat pada masanya dan betul supaya ia tidak tersasar jauh daripada hukum dan rasional. Manakala extravagance ni kemarahan menguasai diri dan akal. Manakala tindakan dan tingkah laku seseorang melebihi hukum dan kewarasan rasional. Okey, terdapat 4 kategori kemarahan mengikut sikap dan tingkah laku. Antara kategori itu ialah jenis letusan atau explosive anger. Lepas tu ada passive aggressive anger, avoidance anger dan diplomatic anger. Bagi explosive anger, ianya diterangkan individu memiliki tahap marah sedemikian tidak takut untuk menunjukkannya menerusi perbuatan atau secara lisan. Manakala bagi passive aggressive anger dan avoidance anger kelihatan hampir sama, cuma passive berdepan dengan cara berdiam atau sinis, sementara avoidance pula kaedah mengelak atau lebih gemar melarikan diri. Ketiga-tiga kemarahan ini tidak membantu kepada penyelesaian dan biasanya membuatkan konflik yang lebih buruk. Bagaimanapun, yang lebih rasional iaitu diplomatic anger adalah tegas dalam menyampaikan idea dan tidak setuju dengan perlakuan individu ataupun situasi dihadapi, tetapi membenarkan rundingan dengan lebih berwibawa. Kategori marah mengikut sikap ni adalah sumber daripada Dr. Alina Atman, iaitu pakar psikologi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu marah, iaitu daripada segi latar belakang keluarga, pemikiran tidak rasional, budaya dan sosial, dan juga daripada tahap kesabaran yang rendah. Marah meskipun bersifat universal, namun interpretasi dan ekspresi kemarahan adalah berbeza-beza.
Kemarahan ialah suatu gerak balas emosi yang berkaitan dengan pentafsiran psikologi diri tentang keadaan apabila diancam. Kerap keadaan ini ditunjukkan apabila sempadan asasi diri dilanggar. Sesetengah mempunyai kecenderungan untuk bertindak balas terhadap kemarahan melalui pembalasan. Kemarahan boleh dipergunakan untuk menetapkan sempadan atau melepasi keadaan berbahaya. Sheila Weidbeck menyatakan kemarahan sebagai suatu emosi normal yang melibatkan suatu gerak balas tidak selesa yang kuat dan beremosi terhadap provokasi yang diamati. Raymond Novaco dari UC yang sejak 1975 telah menulis tentang subjek berkenaan menyatakan kemarahan kepada 3 elemen iaitu kognitif, ketegangan dan agitasi dan ketingkah lakuan iaitu perunduran dan penentangan. William Defoe, seorang pengarah pengurusan kemarahan, menyatakan kemarahan sebagai period tekanan. Kita hanya boleh menggunakan tekanan melawan kemarahan kita selama satu tempoh masa tertentu sehingga ia meletup. Pendek dan ringkas tetapi mungkin tidak diendahkan, sedangkan pengabaiannya mungkin akan menatijakan sesuatu yang besar. Kerana marah, seseorang boleh bertindak di luar kawalan sehingga membawa kepada kecederaan atau pembunuhan. Kerana marah, seorang suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya apabila berlakunya pergaduhan. Kerana marah, mungkin akan adanya sekeping hati insan yang terluka akibat kata-kata nista yang dihemburkan lidah ketika dalam keadaan marah. Orang yang sedang marah, keadaan tekanan darahnya tidak teratur, jantungnya berdegup kencang, paras degupan jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernafasan menjadi laju serta pendek, otot akan menegang, paras hormon juga akan meningkat sehingga menyebabkan pergerakan badan menjadi lebih bertenaga dan ketika itulah syaitan akan masuk. Rasulullah SAW pernah berkata di dalam sabdanya, sesungguhnya syaitan menyusup di dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila syaitan mula membisikkan dengan bisikan kejahatan disebabkan seseorang yang tidak dapat menahan kemarahannya, maka seseorang itu akan melakukan tindakan-tindakan di luar batasan seperti memaki hamun, memukul dan ada yang sampai ke tahap membunuh disebabkan kemarahan yang tidak dapat dibendung. Kesan emosi marah juga memberikan kesan yang positif. Apabila dikendalikan dengan betul, kemarahan boleh memberi motivasi kepada tindakan dan hasil positif. Sebagai contoh, Dr. Martin mengakui ketidakadilan terhadap penduduk Afrika Amerika dan menumpukan kemarahannya pada ketidakadilan ini ke arah hasil yang positif. Beliau berjuang untuk hak sivil tanpa menunjukkan pencerobohan atau permusuhan. Pesanan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, jangan marah. Larangan ini telah diulang oleh baginda Nabi beberapa kali. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan Alfa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.